Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni kita tengok kalau ikutkan anda buka chart, kita ada sedikit dropping di Bitcoin dan tak kisah pun sebab apa, kita dah expectation pun memang akan jatuh lagi untuk berdasarkan technical analysis yang Zul buat semalam dan beberapa yang quarter chart yang Zul share kan. So kan tanpa buang masa lagi, kita pergikan tengok ke Bitcoin dan kita tengok apakah yang berlaku untuk hari malam tadi, tempoh dalam 24 hours. Kemudian kita akan tengok apakah next movement untuk Bitcoin untuk short term, iaitu untuk di 4 hours. Kemudian nanti kita tengok juga untuk di long term. Kemudian nanti akan tengok juga beberapa chart lain di altcoin. Kemudian nanti Zul akan tengok juga request. Tak selalu ada di ruangan komen ada request. Nanti Zul akan tengok kan di akun request untuk kata tengok coin yang anda request di ruangan komen. Okay, tanpa masa lagi, kita pergi ke Coin Market Cap. So ini adalah di Coin Market Cap. So apa yang berlaku di Coin Market Cap? Current total market berada di mana? So meaning kalau anda notice pergerakan total market Bitcoin, total market crypto maknanya berada di bawah 1 trilion balik, iaitu 991 bilion. So dah kuartal 2 minggu kita berada 1 trilion dan minggu ini dropping. Sebab apa? Macam inilah, minggu ni minggu penting maknanya kita akan ada FOMC meeting, kemudian kita akan ada kuartal GDP kuartal 2 release. Kemudian kita ada juga apa lagi untuk earning report untuk hari ni. So hari ni penting, hari ni je yang kata earning report untuk company-company besar. Kita ada Apple, kita ada Microsoft, kemudian kita ada apa lagi, ada McDonald. So kita nak tengok kata earning report ni nanti macam biasa, nanti tu akan buatkan malam nanti kita akan kupas sikit. Nanti korang tu akan download beberapa earning report, kemudian kita akan ulas dan nanti tu akan tengok kan macam mana nak tengok earning report tu bagus atau tidak. So total market berada di bawah 1 trilion iaitu 991 bilion, volume 75 bilion. BTC dropping daripada 42 ke 41.6, Ethereum juga drop daripada 18.8 ke 18.1. So secara summary untuk pergerakan dalam tempoh 24 hours malam adalah total market drop sebanyak 6.10%, kemudian volume meningkat 35%. So ini dengan kejatuhan di total market dan sedikit volume yang tinggi, bukanlah tinggi, kata peningkatan yang tinggi semalam iaitu 30%, kita akan expect akan nampak red candle yang panjang ke bawah. So apapun tengok harga semasa untuk pagi ini. So Bitcoin berada di 21.6. So jika dah kita break below balik 23, kita akan expectkan drop iaitu dalam 21 ke 20k, iaitu dalam tempoh 24 hours Bitcoin dah drop 5.62%. So untuk Ethereum daripada 1.6 now dah 1.4, dua ada target di 1.2, iaitu currently dengan kuartal Ethereum dah drop untuk tempoh 24 hours saja ialah 10%. So semalam di live dah tunjukkan whatever bullish sekalipun kuartal setup di kuartal altcoin. So macam Ethereum malam ada setup bullish, tapi kita tengok Bitcoin ada setup bearish. So whatever bullish sekali mana pun altcoin, sekiranya Bitcoin drop, altcoin juga akan turut drop. So kita dah nampak ni satu contoh yang baik semalam. Tengok Bitcoin nak drop, kemudian Ethereum ada setup minor bullish, price dah pun drop walaupun kita ada minor bullish untuk di Ethereum. So untuk lain-lain altcoin, kita tengok BNB 5% drop. Normal lah kalau Bitcoin drop, sepatutnya untuk altcoin lain juga akan drop. SRP 5%, Cardano 6%, Solana 9%, Dogecoin 6%, dan anda boleh tengoklah Polkadot, Matic buat 10%, AVAX 10%. So semua dalam keadaan red candle. So let's go, kita pergi ke chart. So apakah yang dah berlaku di chart untuk Bitcoin semalam? So kalau siapa yang termiss dia punya analisis untuk di Bitcoin untuk malam tadi secara live, so inilah pergerakannya, di mana kita tahu pergerakan kita dah lost, iaitu position kita punya key level 23. So bila lost balik key 23, ini kita akan expect price tu akan drop bawah. Kita still lagi berada dalam pergerakan channel ni untuk expect bearish bear flag untuk break ke bawah adalah untuk long term. Untuk currently kita dalam bearish market, kita mau expectation drop bawah. So untuk short term kita ada sedikit bullish signal, iaitu kita ada quarter bull flag untuk expectation di break di atas. Walaupun untuk currently kita sedang follow channel ni. So channel ni di mana kita cakapkan sekiranya dia breakout 23, kita akan drop bawah sampai mana support yang perlu ditahan ialah swing high to swing low. Kita perlu tahan di kawasan 0.6 dan 0.7, iaitu dalam price minus adalah di kawasan 21k
dalam price dalam 21k dan juga dalam 20k. So inilah range di mana minor support untuk kita tengok sekiranya Bitcoin berjaya bomb kawasan ni naik atas, mini kita akan expect boleh regain balik di kawasan above 26k. So kiranya price tu breakout 20 ataupun box ini, mini kita akan expect price tu drop balik ke test kita punya lower iaitu di 17. Kemudian kita tengok macam mana weekly, adakah weekly akan close atau tidak bawah 17. Kalau weekly close bawah 17, mini kita akan expect more downtrend ke kawasan kita punya 14k. So itulah pergerakan-pergerakan yang tu nak tengok apa berlaku. So minggu ni lah minggu penting, minggu yang mana kita nak tengok reaction Bitcoin dengan quarter announcement interest rate. Walaupun interest rate kita tahu dah interest rate akan naik tinggi, kita nak tengok reaction di Bitcoin. So hopefully apa yang berlaku adalah expected jatuh sedikit, kemudian rebound untuk release bound kembali. Expected tu hopefully price boleh naik sampai 26-29 sebelum kita sideways sikit kawasan ni dan dropping untuk end of the year ke dalam kawasan kita punya 10k. So itulah untuk di Bitcoin. Untuk pergerakan Alex nampak dalam 2021. So apa yang tindakan yang tu akan buat, iaitu tu akan cuba ambil opportunity buy di kawasan ini. So kenapa tu nak ambil opportunity kawasan buy ni, tapi tengoklah data macam mana. Kalau dia breakout bawah ni, so breakout ni tu akan holding. Tapi seperti kalau tengok kata good signal di kawasan ni, kita tengok macam mana RSI pun dah berada di oversold dan stok RSI pun hampir oversold. So meaning apa yang tu nak tengok adalah price jatuh kawasan ini, kemudian RSI ini berada di oversold, kemudian ialah good position untuk kita entry dan zone sini juga entry. Nanti tu akan share kan aku kata di Discord channel macam biasa untuk expected untuk short term gaining, iaitu Bitcoin release bound untuk 26 dan jelas kalau naik nanti kita akan keluarkan modal yang profit kita akan tinggalkan untuk kita punya holding untuk long term untuk kita punya buran nanti. So itulah untuk di Bitcoin. Kalau untuk tengokkan di Ethereum, so apakah berlaku di Ethereum? Di Ethereum kalau ikutkan semalam, so yang ni maknanya pergerakan ini di Ethereum, kalau Ethereum adalah mau kepada bearish pattern, kata seperti ni dah drop pun below. So drop below ni price target macam mana? Price target lah mostly kita akan tengok yang ni adalah point of breaking. Yang ni kita akan ambil. So point breaking kita akan nampak lah price ni adalah akan drop bawah ni. So drop ni sampai bawah ni ada apa kawasan ni, kita ada sedikit base kawasan ni kalau ikutkan kita measure. So apapun berdasarkan ini adalah zone more expected dengan Fibonacci aja. Swing high, swing low to swing high ni drop ke kawasan 1.2 dan juga 1.1. So ini apa-apa kita hanya expected di sampai kawasan 1.1 saja. Mungkin dia tak push bawah ni sebab apa? Tak push kepada 1.1 sebab apa? 1.2 ada kawasan resistance ataupun support yang strong. Resistance yang strong itu kita breakout terus ni atas. So ini untuk di Ethereum untuk expectation kan adalah sekiranya Bitcoin drop dalam 20 ke 21 ke 20k yang tu box yang tu draw tadi, kita akan nampak Ethereum boleh drop sampai ke kawasan 1.2. Tapi apapun kita tengok dekat saja ni 1.4, ada possible juga Ethereum boleh bertahan di kawasan 1.4. So macam mana kena tengok kat manakah support kalau ikutkan Fibonacci, nanti tu akan draw kan. Sebab apa? Kita inilah point penting ni, inilah consider point penting. So ini kita boleh draw yang ini dari swing low ini to swing high. So ini kita akan ada satu resistance. So sama adakah resistance ini bertahan ataupun kita loss. So kita tengok macam mana untuk hari ni untuk action market. Dalam crypto market sebenarnya ini dah complete, kita delete. So apa yang kita nak tengok adalah reaction ini, reaction pergerakan Ethereum di kawasan ini dan juga sekiranya kita breakout ni. Kalau breakout box ni meaning confirmation lah kita akan jatuh di 1.2 dan 1.2 nanti barulah Zul akan sama macam Zul akan di Bitcoin ni, Zul akan cuba ambil short position, bukan short position untuk leverage, bukan. Maksudnya Zul akan buy untuk short term gain. Untuk short term gain iaitu dengan buy kawasan ni, kalau dia release bound naik balik sampai kawasan nanti Zul akan ambil modal, profit Zul akan tinggalkan. Kenapa profit Zul tak keluarkan? Sebab apa? Profit itulah Zul nak bertujuan untuk holding untuk long term, masukkan tu punya dalam wallet. So ni apa yang Zul ada sebelum ni dia akan DCA, dia akan dollar cost average, Zul akan apa yang Zul ada ni dia Zul akan reduce dia punya average Zul per unit untuk altcoin dan juga Bitcoin seterusnya. So inilah untuk di Ethereum. Ini yang Zul nak tengokkan macam mana pergerakan. First tengok apakah reaction di 1.4. Ingat 1.4 adalah consider strong support, walaupun kita tak nampak apa pergerakan sini, tapi ingat 1.4 adalah all time high kita masa tahun 2017. So inilah consider kita punya strong support. 1.2 hanyalah lower height. So walaupun kita tengok 1.2 1.4
currently ikutkan sebelum ni tengok macam mana 1.2 ni bagi reaction, tengok satu reaction bagi reaction. Kemudian kita tengok juga masa 1.4 pun ada reaction. So penting untuk point penting untuk di Ethereum adalah 1.2 dan 1.4k USD dollar. So inilah tengok macam mana 1.2 bagi reaction. So hopefully 1.4 ni dapat bagi reaction juga yang strong. Apapun kalau kita breakout 1.4, meaning kita boleh tunggu di kawasan 1.2. So expectation itulah boleh berlaku, most likely akan berlaku. Tak apa, kita tengok macam juga lah. Kita tengok data untuk minggu ni. Sebab apa data minggu ni akan menyebabkan untuk long term, untuk another quarter punya result nanti. Quarter 3, quarter 2, quarter 3, quarter 4. So kita bulan 7, quarter 2 kali lipat. Kita tengok macam mana expected untuk kata menunjukkan paras ekonomi. Maknanya kalau ekonomi quarter 2 ni memang kita akan expectedkan teruk punya earning report, kita punya quarter GDP interest akan naikkan lagi, so inflation akan terus naik. So apa berlaku, kita akan nampak price more akan dropping, yang DSY akan terus mengukuh. So di Ethereum nampak dah bagi signal sikit nak drop untuk daily, dah cross balik kawasan ni. Kemudian di 4 hours kita dah below 50. So cakaplah bila kita RSI below 50, meaning kita akan expectkan untuk pergerakan chart adalah more ke bawah. So itulah untuk di Ethereum. So apapun macam biasa, kalau siapa nak tahu chart di Luna, macam biasa chart Luna nanti Zul akan share kan, macam biasa Zul akan screenshot Luna dan Zul akan sharekan di Discord channel. So di Luna ni sebab apa dia sharekan di Discord channel, sebab apa di Luna kita buy lah, kita buy tu menggunakan di Luna, senang saja untuk mengambil band. So nanti Zul akan sharekan chat Luna ni di Discord channel. So kalau anda nak join mana Discord channel, senang saja sebab ramai tanya Zul. So anda perlu klik button join, anda pergi ke Zul punya homepage, anda akan jumpa join ni, klik saja button join. Lepas anda klik button join, anda akan nampak membership. So membership ni anda perlu klik. Dalam membership ni akan ada message yang mengandungi kuota link Discord. So lepas anda dapat tu, anda join, klik join. Lepas klik join, buat donation, klik membership. Dalam membership akan ada link Discord channel. Anda klik saja Discord channel, automatic anda akan dapat terus akses ke dalam tu punya Discord channel. So next, let's go. Apa lagi kita nak tengok ni? Kita akan tengok di ruangan komen sedikit. So ruangan komen ada yang tanya pasal Uni. Okay, Uniswap juga, sebab Uniswap ada di kuota dah ada di Luna kan. Sebab tu ramai tanya ke Uniswap. Lepas tu apa lagi nak tengok? Okay, thank you. So guys, kita akan tengok, akan pergi ke Uniswap. So apa berlaku di Uniswap kari? Adakah good position untuk buy ataupun tidak? Uniswap Uniswap. Okay, yang ni KuCoin. Kita akan tengok di KuCoin. So apa yang berlaku? So untuk di Uniswap sebelum ni, so ada expect untuk dia naik atas dan naik atas. Kali kita berada pattern ni. So inilah pattern bearish, dan kita ikut Uniswap pun dah sampai ke key level iaitu di kawasan $8. So normal untuk berlaku reaction, dan berdasarkan pattern ni kita akan drop sampai mana point breaking drop kawasan ni. So macam mana nak drop ni, sama juga kita akan draw expectednya ini adalah kawasan kita punya support. So swing low ini to swing high, kita tengok macam mana kita punya golden box itu berada 0.607 berada betul-betul kawasan kita punya price target. So inilah potential untuk Uniswap. Kalau siapa mungkin nak cuba untuk kata buy untuk gaining short term, anda boleh tunggu Uniswap di kawasan ni. So walaupun beware, inilah bukan penanda dia boleh kuota jatuh dan terus bounce, tapi berdasarkan pergerakan ni kita buat lower height dan kali kita buat higher height tu ada potential untuk kita drop ke kawasan ni dan melakukan rebound seperti mana Bitcoin tadi jatuh ke kawasan sama juga 20-21k dan melakukan kenaikan. Itulah Zul more expectation boleh berlaku. Sebab apa? Kita berdasarkan circle, supposedly kita akan berlaku rebound untuk kuartal gain dulu market sebelum end of the year, barulah kita akan drop. So sebab tu cakap untuk kali ni dia akan ambil opportunity di Bitcoin dan juga Ethereum untuk kuartal untuk buy, untuk short gaining. Kemudian nanti sampai price target dia akan keluar modal, profit dia akan tinggalkan dalam market. So itulah pergerakan untuk Uniswap. So kalau nak tengok lagi beberapa chart lain, so kita akan tengok juga Fear and Index. So Fear and Index kita currently berada di mana? So Fear and Index kita currently berada di kawasan Fear kita lah 30. So meaning above balik. Sebelum ni kita tengoklah dalam satu digit aja, iaitu dalam 10, 9, 8. Now dah berada balik kuartal above, kuartal hampir 30% daripada lah 30. So apapun untuk hari ni ataupun dalam 56 minit lagi kita tengok banyak besok mungkin dalam kuartal normal lagi dalam 30 around dalam 2 digit ni. Dan kita tengoklah nanti hari Selasa, ini adalah apa hari
Hari ni hari Selasa. So hari yang kita nak adalah hari Rabu. Hari Selasa hari ni kita tengok apa? Hari ni kita nak tengok earning report. So macam mana nak pergi earning report? Senang saja kalau anda nak tengok yang tu boleh monitorkan di TradingView. Di TradingView pun ada earning report. So macam mana nak pergi je? Senang je, anda pergi balik ke homepage. Anda balik ke homepage, kemudian nanti kita akan nampak kuota market atas ni. Anda create market, anda kuota klik market, kemudian kita akan tengok stock, market, stock. So ingat home, market, stock. Anda klik saja stock, kemudian kat dalam ni kita akan ada US stock market. Anda boleh pilih maknanya apa yang nak ada. So, tapi kita tengok US market stock, kemudian kita tengok earning report. So ini earning report, kita akan klik earning report. So kalau untuk hari ni, kalau ikutkan dah ni today tu maknanya malam nantilah kita waktu dia buka nanti. So kita akan tengok sini apakah kita nampak kuota company besar yang ada kat sini. Contoh untuk hari ini. So hari ini tak ada, ingat rasa hari ini hari Selasa. Patutnya kita ada Squarespace, kita ada apa lagi untuk ini. Tapi itulah tak kuota besar sangat, taklah kuota famous sangat. Yang kita tengok untuk kita kan tomorrow. Kita tengok tomorrow yang besar kot. Yes, walau hari Rabu. So align sama pula dengan kata bila kena first meeting inflation ataupun inflation pula interest rate kan di announce. Lepas tu ada pula data-data ni. Tu meaning memang hari Rabu nanti memang penting. Hari Rabu kita hari Rabu, tapi malam dia orang kat sana hari Rabu kuartal kita malam, dia orang dah baru pagi. So meaning Rabu malam tu dia akan buat live awal sikit, iaitu dalam pukul 9 lepas isyak lah, senang. Kita tengok kuartal apakah reaction. So akan expectation akan ada berlaku huge rejection di Bitcoin. Sama ada Bitcoin kuartal stay, kalau Bitcoin stay ataupun sideways saja good maknanya untuk berlaku. Kita akan ada ni, kalau kita nampak pergerakan tu, kita akan nampak pergerakan Bitcoin untuk rebound. Tapi sekali Bitcoin ada terus drop bawah, meaning be ready saja untuk price sampai di kawasan 14k, di 15k untuk Bitcoin. So apapun kuartal Microsoft, kita Google, Visa, Coca-Cola, McD, ramailah banyak kuartal company besar ni untuk announce untuk earning report. Kita tengok kenapa earning report, kita nak tengok keadaan ekonomi semasa, adakah getting worse atau tidak. Kita nak tengok buyer banyak lagi. Kalau apa kita tengok macam Tesla pun dah reduce, walaupun ada penjualan, kita tengok penjualan kereta dia berkurangan. Tu kenapa? Bukanlah company tak elok, bukan, company okey, still lagi okey, tapi apa yang berlaku adalah akan dengan current market, kita tahu harga inflation tinggi, efek kepada kita pengguna. Bila pengguna ni kita dah tak buy kepada benda-benda yang tak penting. Contoh kita dah tak buy dah rumah, kereta, kita tak buy dah ni, kita buy untuk more fokus kepada 3 point penting, iaitu dalam anda dalam tanya di Zul, mana-mana akan 3 benda ni adalah benda penting, iaitu makanan, shelter, bil rumah apa semua, dan energy. Energy tu apa? Energy adalah kita punya petrol, kita punya bil elektrik, bil air, tu lah consider. So kalau anda tanya tu, kalau anda dapat gaji, benda apa yang anda akan prioritikan? 3 benda ni akan anda prioriti. Tu tengok 3 benda ni sedang mahal, makanan tengah mahal, rumah pun dah, kalau rumah shelter ni pun dah dia mahal dah lah, sebab apa? Interest naik kan, aku kata loan rumah pun dah naik. Kemudian tengok apa lagi, aku kata energy, gas, elektrik, habis semua akan aku kata tinggi. So meaning pembelanjaan yang lain tu akan direducekan. Perbelanjaan reducekan akan berlaku. So meaning kita akan tengoklah kuartal penggunaan Visa kurang, orang nak beli Coca-Cola kurang, kita akan kuartal Tesla buy kurang. So sebab benda-benda ni tak penting, ini hanyalah kemahuan ni, bukan keperluan. So sebab itu tengok earning report ni akan menunjukkan kita punya GDP akan dropping lagi. So next quarter 3, quarter 4 kita akan getting worse. Dan kita tengoklah sampai mana Fed boleh bertahankan GDP untuk dropping. Kalau GDP tengah dropping, so dropping tu sampai mana, kita ada tahap-tahap je. Kalau GDP tu lagi atas, kita still lagi boleh consider support lagi kita punya kuartal kenaikan interest rate. So GDP ni akan dibiarkan dulu, interest rate akan dinaikkan lagi untuk counter inflation rate. Kalau inflation rate tak turun juga, meaning aku kata inverse market apa, inflation akan naik, interest rate akan terus naik, meaning untuk long term kita nampak GDP makin berkurangan. So bila sampai masa nanti GDP kuartal in danger zone, so apa yang berlaku, interest akan diturunkan balik untuk kuartal naik, rancakkan balik ekonomi. Bila kena rancak, apa yang berlaku, inflation akan dilupakan. Bila lupakan apa berlaku, itulah kita tengok duit kita time by time, tahun demi tahun duit kita hilang value. Sebab apa? Inflation ni tak pernah diselesaikan. Dia hanya mungkin selesai sikit saja, tapi bukanlah selesai 100%. Quarter balance tu ditinggalkan saja, dia quarter dilupakan saja. Meaning sebab tu tengok value kita punya duit tu sentiasa berkurangan. So itulah untuk analisis untuk pagi ni. Siapa pun
untuk hari ini adalah hari Selasa, so mungkin tak akan ada banyak berlaku pergerakan sangat untuk di market sekurang-kurangnya. Kita akan tengok mostly slowly down. Untuk di Bitcoin pun di 1 hour kita tengok expected mungkin dia berlaku dalam pergerakan sideways saja, iaitu kita tengok pergerakan ini, pergerakan mostly kita akan tengok pergerakan dalam ini saja mungkin untuk menuju kawasan ni, dan sekiranya besok kita berada di kawasan ni dan kuartal Bitcoin dengan reaction apa yang tu cakap tadi, interest rate, kuartal earning report, kemudian 28 nanti hari selepas hari Khamis kita akan ada GDP. Kalau Bitcoin still lagi kuartal behave di kawasan ini, kemudian tak melakukan drop yang drastik, so meaning consider position ini adalah good untuk Bitcoin melakukan bounce ke atas untuk teruskan perjalanan ke dalam 29 dan 29k untuk release bounce. Short term saja, short term buy. Sebab apa kita expected untuk long term ataupun end of year kita akan drop ke dalam 10k. Kemudian untuk pergerakan apa yang berlaku, kita nak tengok pergerakan seperti ini, iaitu pergerakan Bitcoin masa interest inflation rate CPI data diriliskan. CPI daripada 86 dan bulan 7 itu kita ada rilis 9.1. So data CPI itu bukanlah bulan 7 sebenarnya. CPI 91 telah diriliskan bulan 7, tapi itu data untuk bulan 6. Tu untuk CPI bulan 7 nanti kita tunggu bulan 8. So ni macam delay lah, delay 1 bulan. So ini untuk apa yang berlaku 9.1 inflation, apa yang berlaku price Bitcoin bukan drop tapi price Bitcoin melakukan kenaikan. So pergerakan ini yang kita nak tengokkan, meaning kalau ada pergerakan ini meaning kita akan nampak sedikit kuartal potential tinggi-tinggi untuk momentum. Sebab apa tengok market psikologi ni, sebab apa price tak jatuh, so ini akan ramai buy di kawasan ni. Kita akan push price ke kawasan 26 dan 29k. So hopefully untuk short term sebelum end of the year, mungkin dalam sampai bulan 10 ni, bulan 8, 9, 10 kita akan start melakukan kenaikan. So siapa yang follow tu lama, dia tahu dua macam cakap, dua expectation kan bulan 8, bulan 9, bulan 10 kita akan ada release bounce tinggi mana tak pasti, tapi at least kita nak tengok sebelum sampai 29 dan apakah reaction Bitcoin masa tu. Expected lah kawasan 29 major return, dan masa tu bulan 10, bulan 11 mungkin kita akan awal hujung bulan 11 mungkin kita akan drop balik, kemudian mungkin kita akan terus drop dengan nanti. Sebab apa kita akan buat another bear flag yang lebih besar kawasan ni. Tu expectedkan untuk pergerakan dalam channel yang lebih besar ni untuk sampai bulan 10 kemudian bulan 11 dan expected kita breakout tu kita akan follow point of breaking untuk price itu sampai ke kawasan kita punya price target 83% drop untuk end of the year bearish market, iaitu dalam expected dalam 10k punya Bitcoin price. So itulah sedikit analisis untuk pagi ni. So tak ada banyak yang kuota detail sangat tu nak terangkan, cuma yang kita nak tengok adalah besoknya reaction besok. So hari tu dah terangkan apa yang kita nak tengok. So meaning besok kita boleh tumpu saja di chart, kita boleh tumpu di earning report, kita akan tengok apakah kuartal fundamental yang akan menyebabkan ini kita tahu dah point Bitcoin di mana, dan now lah kita nak tunggu saja apakah result kita punya FOMC meeting, kuartal earning report, dan juga kuartal GDP masa 28 bulan nanti untuk US GDP release. Adakah akan negatif lagi? So expectation kita akan dalam negatif lagi. So meaning itu adalah confirmation kita dalam recession. Bila itulah confirmation, meaning kita tengok another drop untuk stock market lain. So hopefully Bitcoin hanya sideways saja di kawasan ni. Sebab kalau drop bawah dah kata bahaya sikit. Kalau ikutkan hopefully dia kalau nak jatuh pun mungkin jatuh dalam 17, meaning kita 17 kita akan kuat sideways dalam another sideways yang lebih besar lah. Ikut yang ni kita akan sideways saja di dalam kawasan ini. So dalam range antara 23 ke dalam kawasan 17. Hopefully tak kuartal break, kita hanya sideways untuk end of the year barulah kita akan drop. So guys, itu aja untuk analisis untuk pagi ni. So sekiranya anda kuartal TA Zul bermanfaat untuk anda, jangan lupa like, subscribe, dan kiranya nak support dia punya YouTube channel, jangan lupa klik join button YouTube, join button YouTube membership, kemudian pilih ke membership, klik membership ni dapatkan ke Discord channel. Sebab apa Discord channel tu akan share lah apa saja pembelian, apa yang ada update terkini, dan sekiranya tu nampak sebarang movement ataupun breakout ataupun point-point penting tu akan sharekan di Discord channel. So guys, itu je untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi anda malam ini secara live 10 malam, 11 malam. Assalamualaikum. Bye bye.